Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton-penonton kita yang berada di YouTube TV PPD Serian. Selamat datang, saya ucapkan selamat mengikuti webinar kita setiap bulan dan hari ini adalah merupakan webinar siri ketiga penghasilan Google Slide bersama dengan tetamu yang kita undang khas pada hari ini. Baiklah sidang penonton sekalian, saya adalah moderator pada petang ini, Ustaz Abang Isaifuddin bin Abang Nuran. Pada petang ini kita akan mengadakan satu lagi siri webinar yang mana ini adalah webinar kita kali yang ketiga, bulan yang ketiga, di mana kita akan membicarakan berkenaan dengan penghasilan Google Slide. Baiklah. Ini adalah merupakan tim yang membelakangi dan juga menyokong usaha kita selama 3 bulan ini. Antaranya adalah pegawai kita, itu Encik Abang Nurhanizam bin Abang Hassan, merupakan penolong PPD USTP, PPD Serian, dan juga tetamu undangan khas kita yang kita jemput setiap bulan, Cikgu Sean Chen Tiowe. Baiklah, sebelum kita mulakan, ataupun moleklah sekiranya kita mengenali dahulu Cikgu Sean. Walaupun ini sudah kali ketiga, mungkin ada penonton baru pada hari ini, yang mana untuk makluman semua, siaran ini diadakan pada setiap bulan dan kita merancang 1 bulan 1 webinar. Dan marilah kita sama-sama mengenali jurulatih kita pada hari ini yang diberi nama Cikgu Sean Chen Tiowe. Beliau berumur 31 tahun dan beliau pernah berkhidmat di SJKC Nam Heng, Pasir Gudang, Johor pada tahun 2016 sehingga 2021 dan sekarang beliau sedang berkhidmat di SK Balai Ringin, Serian, Sarawak. Beliau adalah merupakan guru bahasa Inggeris di sekolah SK Balai Ringin. Beliau juga adalah guru data dan guru ICT untuk sekolah semasa. Pendidikan beliau, kita lihat latar belakang pendidikan beliau. Beliau memegang ijazah sarjana muda perguruan TESOL dari IPG Kampus Tun Abdul Razak dan juga memegang postgraduate diploma TESOL dari University of Nottingham, Malaysia Campus. Untuk makluman bersama, beliau adalah seorang jurulatih yang telah mendapat GCE yang berikut. Kita lihat paparan di skrin kita. GCE Level 1, GCE Level 2 dan Google for Education Certified Trainer. Dan untuk sebagai ulangan, kita akan mengadakan pihak USTP PPD Serian akan mengadakan 5 siri webinar yang mana siri 1 pengenalan GCE dan aplikasi Google Drawing sudah pun dibuat 2 bulan yang lepas. Manakala untuk bulan yang lepas kita telah membuat webinar khas berkenaan dengan Google Form dan pada minggu ini kita akan memfokuskan berkenaan dengan Google Slide. Dan di akhirnya nanti saya ataupun Encik Abang Nurhanizam akan memaparkan link kehadiran dan maklum malas dan diharapkan kita boleh sampai ke akhirnya lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Cikgu Sean. Okay. Jadi sebelum mula, sebelum mula, sebelum slide saya dinaikkan,
ingin saya menggalakkan semua rakan-rakan yang kurang gunakan Google Slide sekarang, cepat-cepat invite rakan-rakan untuk nonton. Kita akan belajar bersama-sama tentang Google Slide ini ya. Okay, kita akan belajar bersama-sama tentang Google Slide ini. Okay, jadi okay, kita akan naikkan slide. Sekejap. Okay. Okay, sebelum saya bermula, saya ingin menyuruh semua rakan-rakan yang bersama dengan yang menonton bersama saya, kalau boleh saya ingin minta derma dari semua rakan-rakan yang menonton, kerana sekolah saya sekarang sedang menjalani satu projek pencicilan di sekolah saya. Ya, ini fasa pertama kita dan kita memerlukan dana kewangan. Ya, ini hanya boleh dilakukan dengan pentadbir yang sentiasa menyokong saya. Seperti saya dapat sekolah kami dapat lakukan ini dan BIBG. Ya, jadi sebelum saya bermula, okay, saya ingin tanya semua cikgu-cikgu, okay, cikgu menonton dari negeri mana? Okay, cikgu tonton dari negeri mana? Okay, kalau cikgu dapat, okay, cikgu boleh pergi ke satu link yang saya berikan, okay, slide.app.pp.gol.gl untuk type di sana, okay, beritahu cikgu tonton dari mana supaya saya tahu audiens saya dari mana. Jadi sebelum kita bermula, okay, ini adalah salah satu function yang kita akan belajar nanti, iaitu Q&A dalam Google Slide. Pasti saya rasa kebanyakan cikgu-cikgu pasti tak pernah tahu ada feature ini di Google Slide anda. Ya, jadi cikgu tonton dari mana? Cikgu boleh type dekat komen. Nanti saya berdasarkan like yang paling banyak, saya akan showkan kepada semua dari mana cikgu paling banyak tonton dari mana. Ya, ini adalah salah satu function ya dari Google Slide. Ya, okay. Okay, jadi saya teruskan. Okay. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang Google Slide. Okay, sebelum saya memula, saya harap semua yang tonton ada semangat digital, ya, bersedia untuk belajar perkara baru, kerana tak semua orang kita tahu apa function-function yang ada terdapat dalam Google Slide. Okay, hampir sama dengan PowerPoint tapi tak sama. Okay, Google Slide. Okay, jadi mengapa kita pilih Google Slide? Why we choose Google Slide? Okay, sebelum saya teruskan ke itu, boleh cikgu yang tonton live beritahu saya dalam chat apa yang cikgu gunakan Google Slide di sekolah. Bila kamu akan gunakan Google Slide di sekolah? Bila mengajar PTBC? Bila membentang dalam prestasi? Bila cikgu akan gunakan? Saya rasa sebenarnya cikgu ada banyak peluang untuk gunakan Google Slide. Dan yang bestnya, Google Slide macam Google aplikasi Google lain, dia adalah free. Dia adalah app yang free dari Google for Education. Ya. Jadi, mengapa kita gunakan Google Slide? Okey, dia tak sama macam Microsoft ya. Google Slide kita boleh gunakan asalkan kamu ada browser, ada Gmail, kamu boleh guna Google Slide dan ianya adalah percuma. Dan satu perkara yang best bila kita gunakan Google Slide ialah kita boleh kerja sama dengan orang lain bila gunakan Google Slide. Okey, kita boleh berkolaborasi dengan orang lain, dengan rakan-rakan lain bila kita mau buat satu projek, satu slide, satu pemandangan untuk
berkaitan dengan sekolah untuk persatuan apa-apa, kita boleh kerjasama dan kita boleh menggalakkan ya murid-murid pun buat satu projek khas menggunakan Google Slide, terutamanya untuk guru-guru yang mengajar bahasa, ya. Jadi mengapa kita gunakan Google Slide? Kerana satu, saya ulangi, satu, kita tak ada guna software yang berbayar macam Microsoft. Yang kena ada license, yang kena bayar. Google Slide tak ada, free. Dan kita boleh kerjasama dengan rakan-rakan lain pada serentak. Okey. Antara Google Slide feature yang ada, ya, ialah kita boleh letakkan image, dokumen, animasi, slide, transition slide. Dan kita pun boleh letak animasi, ya, bila kita mengajar di sekolah. Okey. Kita sebenarnya kalau kita go in further tentang Google Slide, kita sebenarnya pun boleh lihat editing apa yang kawan-kawan kolaborasi kita yang telah edit di slide kita. Kita pun boleh check. Nanti saya akan ajar. Dan kita pun boleh access calendar notes dan tasks. Ya, okey. Sebelum saya teruskan, beberapa siapa yang tonton live ada pernah guna Google Slide? Boleh type 1 kalau pernah guna. Atau kalau tak pernah guna dekat sekolah, type sifar. Sebenarnya ada banyak peluang kita boleh guna. Okey, contohnya setiap unit yang kita ajar untuk satu kelas kita boleh buat yang berbeza. Kita boleh letak di Google Slide. Contohnya Supermind, unit 1, unit sifar, boleh letak. Okey, dan kita share, kita collaborate. Alangkah baik kalau satu guru di seluruh Malaysia kita boleh kerjasama, lepas tu hasilkan satu unit soft copy slide yang boleh digunakan di seantero Malaysia. Kalau kita ada unity untuk membuat material ini bersama-sama. Okey, dan saya teruskan. Okey, Google Slide kita pun boleh letak save dia dalam file-file jenis lain. Contohnya JPEG, G-Slide, PDF. Okey, bila kita gunakan PDF, bila format yang kita savekan, contohnya kita mau export ini jadi PowerPoint, komputer rakan tak ada font kamu tidak akan guna PDF. Jadi font dia tidak lari. Okey. Dan ini Google Slide kita pun boleh publish dekat Google site kita. Google site yang kita akan belajar untuk e-application nanti. Kita boleh link dia. Untuk tunjukkan announcement untuk rakan-rakan kita yang masuk ke website kita. Jadi kita boleh link ke web. Dan kita pun boleh gunakan dalam mode offline. Dan untuk bahasa saja, sekarang Google Slide membenarkan 58 bahasa digunakan di dalam aplikasi dia. Hebat kan? Okey, dan bila kita gunakan Google Slide, kita tak perlu takut kalau tak ada internet atau tiba-tiba tertutup. Kerana masa kita tutup, apa yang kita type untuk kali yang terakhir, dia tetap akan di-save di cloud. Cloud Google kita. Jadi dia tidak akan lari. Tak macam Microsoft PowerPoint, tutup hilang semua. Tidak, ini tutup masih ada. Tertutup masih ada. Ya. Dan 17 ini pun sama dengan Google Document. Sebenarnya Google Document dengan Google Slide ada satu kelebihan. Ya, kalau cikgu ada perluan, cikgu boleh gunakan voice typing. Maksudnya kita type menggunakan suara kita. Kita cakap apa, dia akan type apa. Ya, jadi ini adalah sebahagian daripada feature-feature yang ada di dalam Google Slide. Okey, sekarang kita akan belajar hands-on yang kita akan lakukan sebentar nanti. Okey, agak banyak. Okey, tadi sekarang saya sudah terima banyak
respon. Okay, ada yang datang dari Perak, ada dari Sarawak yang menonton. Okay, Perak dan Sarawak. Okay, saya galakkan semua cikgu-cikgu yang tonton sila jemput rakan-rakan. Okay, subscribe ke channel PBD Seriang. Okay, dan okay, saya akan pergi ke hands-on pertama kita, ya, create team. Okay, tema. Okay, saya percaya setiap sekolah ingin membuatkan tema-tema slide yang sendiri. Macam mana kita lakukan? Kita boleh pergi ke slide, kita tekan edit themes. Edit themes ini kita boleh tentukan design theme yang kita mahu lakukan untuk slide kita. Kita mahu buat profesional, kita buat sekaligus one go. Jadi ianya sistematik. Ianya cantik. Okey. Ya, jadi macam mana kita pergi carikan fungsi ini, kita pergi ke slide, kita pergi ke edit theme. Kita ke edit theme, Okey, dan yang ini kamu akan lihat bila kamu tekan edit theme, Ini adalah apa yang kamu akan lihat untuk edit themes. Kemudian kamu boleh lihat edit master title style dia. Maksudnya kalau cikgu nanti edit satu, semua akan tukar. Nanti kita akan buat sedikit-sedikit. Kita akan buat sedikit contoh yang cikgu boleh aplikasikan di sekolah cikgu. Okey. Seterusnya, kita pun boleh buat template. Kita pun boleh buat template melalui Google Slide. Pasti saya percaya di kalangan cikgu-cikgu yang tonton suka membuat template sendiri untuk special occasion cikgu di sekolah. Macam majlis penganugerahan untuk budak-budak, kita pun boleh buat template sendiri. Macam mana kita boleh lakukan? Kita savekan di Google Drive, kita pergi ke form a template sana, lepas tu kita submit template kita. Automatic nanti semua template akan jadi apa yang cikgu hasilkan. Okey. Dan seterusnya, nanti kita akan buat sama-sama insert video. Okey, pasti ada cikgu-cikgu yang tanya, bolehkah saya letakkan video live di video ni? Boleh. Asalkan video itu sedang bergerak, kamu ada link itu, kamu boleh paste dan video akan automatik bergerak semasa slide sedang dijalankan. Kamu mau nampak profesional macam live streamer di pihak kerajaan lain, macam di televisyen, kita boleh gunakan Google Slide. Sebenarnya kita boleh gunakan Google Slide kerana video itu masih dijalankan secara live. Okey, kita boleh gunakan cara ini. Okey, jadi macam mana? Kita pergi ke insert dan tekan video. Okey. Sampai sekarang untuk feature yang hingga insert video, beberapa cikgu yang sedang tonton pernah gunakan. Siapa pernah gunakan? Atau kamu hanya sampai sekarang hanya type point saja dekat semua PowerPoint kamu. Sebenarnya kita boleh gunakan kebolehan insert video untuk terangkan poin-poin kita bila kita present. Contohnya evidence mau video. Kita boleh gunakan Google Slide. Bukannya hanya nombor-nombor dana data. Contohnya untuk dialog prestasi. Okey, itu boleh jadi evidence semula, jadi yang sudah direkod oleh cikgu, rakan-rakan cikgu untuk dokumentasian PBD atau dialog prestasi di sekolah. Maksudnya kita tidak hanya akan lihat gambar, tidak hanya lihat nombor saja, tapi kita pun lihat video. Mengapa perkara itu berlaku? Ini gerakan saya. Kerana kita sudah ada aplikasi ini, cikgu boleh unlist video cikgu, lepas tu upload untuk present untuk dialog prestasi cikgu dan untuk evidence yang diperlukan. Right? Biar video berbicara, kata orang lain. Bukan saja data nombor atau gambar. Ya. Jadi ini adalah satu cara untuk kita letak video. Okey, seterusnya. Cikgu Sean. Ya. Cikgu Sean.
Yes. Mungkin saya nak tanya satu soalan lah. Adakah terdapat perbezaan akaun Gmail biasa dan Gmail Delima untuk menggunakan Google Slide ni? Untuk akaun Delima, kita boleh kontrol siapa yang boleh akses ke Google Slide kita. Kita ada kebolehan itu. Untuk yang normal, kita tak ada kebolehan itu, dan kita pun tak ada kebolehan restrict. Maksudnya kerana kita semua under MOE, kita tak mahu orang awam untuk masuk ke slide kita mahu tetapkan untuk MOE, kita ada kebolehan itu. Maksudnya kita boleh lockkan untuk orang yang ada email MOE itu. Dan satu lagi kebaikannya lah, since kita ada banyak gigabyte, maksudnya cikgu semua boleh upload video cikgu, ya, kerana size Google Drive kita banyak, jadi kamu boleh link ke slide kamu, ya. Itu adalah salah satu kebolehan bila kita ada akaun Delima ni, ya. Okay, jadi saya teruskan. Kita pun boleh gunakan Google Sheet, ya, Google Sheet. Okay, saya pasti cikgu semua pernah dengar Data Studio, betul? Sebenarnya kita boleh link ke Data Studio juga melalui Google Sheet. Kita ada kebolehan itu. Saya tak tahu di antara pendengar sekolah kamu ada gunakan Data Studio untuk mengumpul data PBD. Kalau ada, sebenarnya kita boleh link ke slide PBD kita untuk present. Dan ianya adalah slide yang bernyawa kerana PBD bertukar mengikut semester. Jadi kita boleh link. Okay. Jadi kita pergi ke chart, lepas tu from sheet. Tapi juga perlu pastikan yang Google Sheet juga ada chart sudah. Pastikan perlu ada chart baru boleh letak ke dalam. Okay. Okay. Dan seterusnya kita pun boleh tukar perkataan. Okay. Perkataan lain. Word art. Ya, word art. Ini sama seperti PowerPoint. Okay. Ini sama seperti PowerPoint. Kita mau buat kita punya slide lebih stand out. Ya, kita gunakan word art. Okay. Dan kita pun boleh export dalam format yang berbeza. Okay, sebelum saya teruskan, ada apa-apa masalah kah pendengar-pendengar sekalian? Saya pun ingatkan pada masa sekarang kamu boleh invite rakan-rakan dari sekolah lain untuk join sama-sama. Jadi kita boleh menggunakan aplikasi ini sepenuhnya. Ya, saya invitekan lebih banyak. Dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube PBD Serian. Okay, seterusnya kita pun boleh export dalam format-format yang berbeza. Okay, format yang sering kita gunakan ialah PowerPoint, PPTX. Tapi ada satu keburukannya ialah kalau PowerPoint cikgu di dalam laptop cikgu tak ada font yang cikgu inginkan, cikgu kena gunakan PDF. Kalau tidak, semua format cikgu akan lari. Okay. Saya tak tahu di kalangan yang mendengar, siapa lebih biasa gunakan PDF untuk membentang slide kamu. Pasti ada di kalangan kamu yang lakukan ini. Jadi format slide kamu tidak lari, betul? Ya. Kalau kita download ke PPT, mungkin font yang ada di Google Slide tak akan ada di PowerPoint. Jadi cikgu perlu pastikan laptop atau komputer cikgu ada font itu. Jadi format lepas di download tidak akan lari. Ya. Ya. Jadi ini adalah salah satu kebaikan yang Google Slide boleh berikan kepada anda. Dan untuk feature yang terbaru, yang sebab itu saya agakkan cikgu kalau boleh pada masa akan datang, ya, yang mendengar dari sekolah-sekolah berbeza, kita boleh gunakan feature approval ni. Kita boleh gunakan feature approval ni yang untuk approve. Okay? Ini salah satu
dari Google Slide. Kita boleh approve slide kita. Untuk Google Document pun ada feature ini. Kamu boleh sahkan dokumen kamu. Dalam kes kita, eRPH yang saya akan cakap pada sesi-sesi yang akan datang. Kita boleh gunakan ini. Ini mengapa saya cakap approval ini penting. Bila cikgu mau present apa? Dialog prestasi. Okay? Meeting semua sebelum dibentangkan perlu bagi pihak pentadbir untuk semak. Boleh gunakan feature approval ini. Jadi macam mana feature approval ini akan bagi pihak dan cikgu boleh set limit untuk mereka semak. Dan kalau cikgu editkan slide kamu, mereka kena semak semula. Jadi kerana dia akan auto cancel untuk Google Slide. Ini adalah salah satu kebaikan yang cikgu-cikgu semua boleh fikirkan. Kalau cikgu-cikgu adalah pentadbir, cikgu boleh consider gunakan ini untuk menyemak slide-slide cikgu yang akan dibenarkan pada masa meeting. Kita guna apa yang ada dalam Google Slide. Tapi pembentang perlu menjemput pentadbir untuk semak. Okay, boleh set tarikh sebelum bila perlu approve. Dan lepas di-approve, pembentang akan lihat sama ada slide dia sudah di-approve atau tidak. Jadi ini adalah salah satu kebaikan. Ini adalah feature baru yang diperkenalkan oleh Google pada masa ini. Approval. Bukan hanya pada Google Slide rakan-rakan. Bukan hanya pada Google Slide. Juga ada pada Google Doc dan Google Sheet. Okay. Dan seterusnya. Kita pun boleh add comment. Okay. Seperti apa yang cikgu lihat dalam gambar. Macam mana kita pergi ke add comment, kita pergi ke insert, lepas tu pergi ke comment. Kita pergi ke insert, lepas tu pergi ke comment. Okay. Macam kalau rakan-rakan juga ada buat kesalahan, masa kolaborasi, kamu boleh letak komen. Jadi orang yang membuat slide itu, dia akan tahu apa yang dia perlu improve. Dia pun boleh lihat balik ke history version. Okay, jadi kita akan pergi ke hands-on. Adakah rakan-rakan semua bersedia untuk hands-on? Kita akan buat lambat-lambat secara santai. Okay, secara santai. Jadi cikgu semua tidak akan rasa boring. Okay, sebelum saya teruskan, okay, saya dari tadi, okay, kalau cikgu semua, okay, saya sudah dapat, okay, kita ada cikgu-cikgu dari okay, Okay, nanti Okay, kita ada cikgu dari Perak, okay. Selamat berkenalan, Cikgu Ahmad. Okay, kita pun ada dari PBD Julau, Sarawak. Okay, selamat berkenalan. Okay, yang menonton bersama dengan kita. Okay. Cikgu dapat nampak slide tak? Okay, tak apa. Okay, kita ada dari Sarawak, kita pun ada dari Perak. Okay, cikgu pasti di kalangan kamu pasti tertanya, macam mana Cikgu Sean boleh dapat feature ini? Feature ini pun disediakan di Google Slide. Bila kamu tekan presentation nanti, okay, kamu boleh tekan present, okay, untuk Q&A. Feature ini datang secara percuma. Jadi bila saya tekan, apa yang cikgu type, dia akan keluar. Di kalangan yang menonton sekarang, siapa kali pertama tahu tentang feature ini? Feature Q&A dekat Google Slide. Boleh type 1. Okay, boleh type 1. Okay, nanti saya pun akan ajar di mana kita boleh dapat. Okay. Okay, sekarang kita pergi ke hands-on.
Okey, kita akan pergi ke hands-on. Saya harap cikgu-cikgu semua boleh lihat pada skrin anda sekarang. Okey, kita pergi ke hands-on. Okey, dapat nampak tak? Okey. Kita akan pertama kalinya kita perlu pergi ke slide. Okey, function app slide kita yang kita boleh dapat dari sini atau kita boleh pergi ke Google Drive Okey, kalau kita tekan Google App sini, okey, slide di sini. Ada nampak tak simbol slide di sini. Okey. Okey, kita akan buat yang sangat-sangat senang. Kita akan buat yang sangat-sangat senang. Yang penting cikgu santai mendengar dan kita okey. Okey, belajar. Okey. Jadi sama, okey. Kita akan buat yang okey. Contoh slide okey. Okey. Okey, kita akan buat yang pertama, contoh slide, okey. Dan cikgu masih ingat tak? Tadi saya cakap master slide. Okey, macam mana kita boleh cari? Kita perlu tekan apa? Kita perlu tekan apa? Cikgu semua masih ingat di mana okey kita boleh dapatkan okey master slide itu. Okey. Okey. Kita pergi ke okey. Slide, edit theme kita pergi ke edit theme Okey, nampak tak? Okey, ini yang kita belajar tadi. Okey. Okey, ini untuk edit theme ini untuk edit theme. Okey, contohnya okey. Okey, saya type. Okey. Jadi ini adalah untuk theme dia. Okey. Klik untuk edit theme style. Okey, contoh slide saya type out. Dari okey. Okey. Okey, dia akan ikut dia akan ikut kalau kita letakkan image contohnya begini. Okey, dia akan ikut Lepas tu macam mana kita keluar, kita okey, tekan yang X. Okey, jadi dia akan keluarkan ikutkan theme yang kita letak. Okey, ini adalah satu contoh untuk edit theme untuk edit theme Okey, kita pergi ke WordArt. Kita pergi ke WordArt, okey. Contohnya yang ini, kita tak mau WordArt yang begini, kita pergi ke okey, insert. Okey, insert, kita pergi ke WordArt, okey. Kita tekan okey. Okey, jadi ini WordArt yang kita boleh pilih dan kita boleh delete yang tadi Okey, untuk font-font yang lain. Okey, ini adalah WordArt dan kita boleh tukar font di sini Okey, ada banyak font yang kita boleh letak. Contohnya saya mau letak lobster. Okey, jadi ini adalah font yang kita boleh pilih untuk Google Slide. Okey. Bolehkah saya tukar warna? Boleh. Okey. Okey, kalau cikgu mau tukar background view color, okey, kita letak merah. Okey. Okey. Dan okey, ini untuk outline dia.
Ini untuk online. Dan macam mana kita letakkan video, kita bagi ke insert, kita bagi ke video. Okey. Contohnya saya mau cari video tentang kucing. Okey, kita cari cat. Okey, kita cari cat. Okey, dan kita letak. Okey, dia terus begini. Dan cikgu sebenarnya boleh trim Cikgu sebenarnya boleh trim di tepi sini. Okey, start dari mana, end dari mana. Contohnya kita okey. Okey, cikgu saya tak mau end dia dekat 0.07, saya boleh end dekat 5. Jadi kita boleh train. Okey, dan kita pun boleh mute kita pun boleh mute. Okey, maksudnya tak ada bunyi. Okey, tak ada bunyi bila kita present bila kita present. Okey. Bila kita berkolaborasi dengan orang lain kan, macam mana kita view apa yang kita telah lakukan di slide? Apa yang kita boleh lakukan bila kita buat kolaborasi dengan rakan-rakan ialah kita boleh pergi ke view. Okey. Okey. Sorry. Okey. File, version history, kita see version history sini. Okey. Dan sini kita boleh lihat version yang kita lakukan. Banyak tadi belum ada dan sekarang ada. Okey, kita boleh check sama-sama. Okey, di sini. Dan untuk approval, kita pergi ke file dan tekan ke approval sini. Okey, kita tekan ke approval sini Okey. Okey, dan kita boleh letakkan make request sini, kita boleh letakkan nama pentadbir kita untuk semak. Okey. Contohnya kalau cikgu mau pentadbir untuk semakkan slide cikgu boleh letak allow approval to edit file. Okay, log file before sending approval request. Lihat sini. Edit during the approval process will reset any recorded approval. Maksudnya bila cikgu hantar dan cikgu editkan slide cikgu, approval itu akan sekaligus hilang. Jadi saya boleh, sebab itu saya galakkan cikgu semua gunakan Google Slide untuk PBD untuk dialog prestasi. Kerana black and white semua ada dekat sini. Group besar semua boleh check dekat sini. Right? Okay. Macam mana tadi saya buat Google Slide Q&A, kita pergi ke slideshow sini, kita pergi ke presenter view sini. Bila kita tekan presenter view sini, dia akan ada satu section untuk Q&A. Yang kita boleh letak di sana dan bila kita present macam saya tadi, kamu boleh show di mana saya berada. Okey, di mana saya berada. Okey, cikgu pun boleh tanya Q&A yang lain dan boleh show kepada orang ramai bila live. Okey, bila live. Okey. Okey, dan okey, kita akan pergi yang seterusnya. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, tadi kita pun belajar tentang apa? Kita pun belajar macam mana link ke Google Sheet. Macam mana kita link ke Google Sheet? Kita pergi ke okey, insert chart dan form sheet. Insert chart dan form sheet. Insert chart. Lepas tu form sheet. Tapi kita perlu pastikan kita punya spreadsheet pasti perlu ada, sudah ada apa? Chart. Okey? Chart, line graph semua ada. Kalau tidak dapat diletakkan. Contohnya begini. Saya ambil satu. No chart sebab tu dia dapat. Dia dapat import dari Google Slide. Sebab tu mapa saya galakkan cikgu-cikgu semua gunakan ini untuk dialog presentasi. Jikalau cikgu tukar di Google Sheet, dia akan auto tukar ke slide. Tidak akan membuang masa cikgu. Tak macam Microsoft. Tukar sini kena transfer ke A ke B. Menyusahkan. Tapi untuk Google Slide dengan Google Sheet dan lain-lain, ianya adalah link secara sama sekali. Maksudnya, edit dekat satu tempat, automatik tempat lain akan berubah. Okey? Dan macam mana kita download slide kita ke format lain? Kita pergi ke download as. Okey?
di mana download as kita okey kena pergi ke file. Okey, kita kena pergi ke file. Okey. Pergi ke download. Jadi ini adalah semua file-file yang dibenarkan oleh Google Slide. Okey. Kebanyakan kita akan gunakan PowerPoint dengan PDF. Okey. PDF macam saya katakan tadi, bila di-savekan tadi, format-format cikgu tidak akan lari. Jadi digalakkan cikgu kalau pergi keluar present, okey, cikgu pun boleh download dalam file PDF. Dan saya lebih galakkan cikgu kalau cikgu jenis yang suka pergi keluar, pergi ceramah, bagi talk semua kan, buatkan slide di Google Slide adalah lebih baik. Kerana apa yang di-typekan di atas Google Slide akan save di cloud Google kita, Google for Education kita. Maksudnya dia tidak akan hilang. Yang tidak akan hilang. Ya. Jadi ini adalah format-format yang kita boleh gunakan untuk Google Slide. Okey. Dan ya, macam mana kita add comment, kita pergi ke insert, lepas tu pergi ke comment. Okey, saya akan tunjukkan. Kita pergi ke insert dan saya akan tekan comment. Okey, begini. Okey, insert comment. Okey, saya boleh type begini. Testing, okey, comment. Jadi dia akan keluar. Okey. Akan nampak kalau kamu kolaborasi, share dengan banyak lagi rakan-rakan di sekolah, kita boleh gunakan komen. Sebab tu saya pun galakkan cikgu-cikgu semua bukan saja untuk penyampaian PBD semua datang. Bila kelab persatuan di sekolah, contohnya kita perlu menggunakan ICT di sekolah, di kelab ini, contohnya kelab bahasa English, kita mau mereka buat satu poetry di atas Google Slide, kita boleh gunakan teknologi ini untuk mengajar, untuk mereka berkolaborasi, dan kita boleh lihat komen-komen yang diberikan oleh murid. Dan automatik cikgu boleh beri markah untuk PBD mereka. Jadi ada banyak aplikasinya. Dan ini sebenarnya menjimatkan masa. Komen ini akan menjimatkan masa di mana untuk cara lama kita gunakan apa? Kita paskan pendrive ke rakan-rakan lain dan untuk disemak, tapi untuk Google Slide kita terus semak online. Ya. Jadi ini saja penyampaian saya pada hari ini. Okey, kalau ada salah dan silap, maafkan saya. Ya. Saya mengaku untuk topik ini ada sedikit boring kerana jarang kita gunakan. Ya. Okey. Ya, terima kasih Cikgu Sean. Sebenarnya bila kita lihat balik dalam Google Slide ni, banyak feature-feature yang Cikgu Sean terangkan amat berguna untuk organisasi dan juga sekolah lah. Kalau kita lihat dalam Google Slide boleh digunakan untuk dialog prestasi yang mana boleh melibatkan kolaborasi pelbagai pihak. Contohnya guru daripada guru-guru tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, mereka boleh bergabung untuk membuat slide bagi menghasilkan suatu dialog yang orang kata dalam satu format. Betul Cikgu Sean? Betul. Dia tidak perlu banyak kerja lah. Hanya gunakan satu tempat untuk membuat semua perkara. Betul Betul. Dan satu soalan daripada saya lah, saya melihat tadi dalam Google Slide kita boleh masukkan carta-carta, betul tak? Betul. Kalau guna Google Sheet, adakah carta-carta itu perlu diwujudkan terlebih dahulu? Macam mana tu? Kita perlu wujudkan carta di Google Sheet dulu. Jadi Google Slide kita akan detekkan chart itu dan dia akan automatik paparkan di Google Slide kita. Maksudnya dalam kata erti lain, kalau data di Google Sheet ubah, data di Google Slide pun berubah. Ini yang cantiknya pada Google Slide yang Microsoft tak ada. Ya, cantik tu. Saya lihat satu feature yang baik lah. Sebab sekarang ni kita nak dialog prestasi mesti ada carta kan.
nak menunjukkan apa perbezaan tahun yang sebelumnya lah, ataupun jika ada apa-apa perubahan dalam prestasi boleh dilihat dengan jelas lah, betul lah. Dan satu lagi feature yang saya lihat tadi ada komen. Komen ini boleh menjadi satu apa orang kata key point utama lah, yang mana guru-guru yang membuat slide terutamanya mereka boleh mendapat komen terus daripada rakan-rakan ataupun daripada pihak pentadbir. Betul tak Cikgu Sean? Betul. Dan ianya sebenarnya kena kita akan cakap pembelajaran terbeza kan, dan selalunya murid-murid kita berbeza. Maksudnya kita sebenarnya boleh buat 3 slide tapi satu sekolah kita buat sama-sama. Untuk 3 jenis murid. Terbaik kita boleh kumpulkan otak terbaik untuk mata pelajaran, maksudnya macam saya ajar bahasa Inggeris, saya boleh kumpulkan semua cikgu bahasa Inggeris, kita buat slide untuk murid yang jenis ajar yang terbaik, dan untuk average kita boleh sama-sama gabungkan untuk buat satu slide untuk murid itu, dan kita boleh share sama sekali. Itu pun satu kebaikan yang saya rasa jangan kita tak gunakan. Tak perlu, sekarang memang sudah tak perlu pas pendrive. Ya, itu saya lihat. Sebab kadang-kadang kita hanya gunakan Google Meet saja. Mungkin ada rakan-rakan guru ataupun juga murid-murid yang malu. Mungkin mereka boleh gunakan Google Slide ini sebagai satu bentuk perbincangan lah. Satu platform perbincangan. Betul tak Cikgu Sean? Ya, kita boleh gunakan untuk platform perbincangan secara black and white. Kerana kita pun boleh lihat perubahan yang rakan-rakan kita lakukan. Contohnya kalau GB mau beri komen untuk PDBC slide, kita boleh gunakan cara ini. Jim akan masa beri jumpa guru melalui aplikasi ini. Jadi sebenarnya senangkan kerja kita sebenarnya, bukan tidak susahkan kita semua. Ya, saya lihat begitulah Cikgu Sean. Sebenarnya teknologi ini kalau kita pandai gunakan dan manfaatkan, memang dia akan menjadi sangat berguna. Dan hari ini saya pun mendapat satu ilmu baharu lah berkenaan dengan Google Slide, yang mana kita boleh approvekan segala kerja-kerja yang dibuat oleh rakan-rakan kita kan. Betul. Mungkin Cikgu Sean boleh huraikan sedikit berkenaan dengan approval tu. Saya masih approval tu. Okey, untuk kalau approval Contohnya satu slide, mungkin ada 10 orang lah buat. Kita nak approval tu macam mana? Mungkin satu saja yang boleh approve, yang 9 tu tak boleh guna lagi lah. Macam tu. Maksudnya kalau 9 orang itu sama-sama kolaborasi, 9 orang itu boleh tetapkan 2 orang yang boleh semak slide itu. Maksudnya kalau salah satu dari 9 itu yang mengubah slide itu, automatic approval itu ditolak. Maksudnya akan perlu disemak semula. Kita boleh letak 1 orang approval atau 2 orang approval. Maksudnya kalau mau 2 orang approval, deadline yang diberikan kepada mereka perlu semak sebelum masa due date yang ditetapkan oleh pembentang. Kalau 1 approve, 1 tidak approve, maksudnya tidak approve untuk feature itu. Jadi dua-dua perlu approve, baru slide itu di-approve. Kecuali 9 orang itu bersetuju untuk lockkan slide itu dan dihantar. Maksudnya lepas lock, cikgu-cikgu semua tak boleh ubah satu benda pun untuk Google Slide cikgu. Itu yang bestnya. Itu yang kita perlu lakukan sebenarnya dekat sekolah-sekolah kita. Kerana saya percaya kalau tidak melibatkan murid-murid, sebenarnya kita perlu gunakan teknologi yang disediakan oleh KPM, yang mana pihak pentadbir boleh semak, mana pihak PBD boleh semak terhadap sekolah. Maksudnya kita boleh semak data yang dihantar tanpa ada perubahan. Itu yang cantiknya untuk Google Slide. Ya, terima kasih Cikgu Sean di atas penerangan tadi. Soalan tu sebenarnya agak sukar juga. Mungkin kalau dah buat tu mungkin baru kita faham kan. Jadi jika tidak ada apa-apa lagi persoalan, mungkin Cikgu Sean ada nak dikempenkan, ada pesanan untuk rakan-rakan kita berkenaan dengan GCE?
Okey, untuk GCE sekarang semua voucher sudah tiada, tapi kalau cikgu-cikgu masih inginkan, okey, bersama-sama dengan saya, okey, kita hashtag saya mahu GEC level 1, level 2 dan semangat digital. Okey, bagi pihak KPM tahu yang banyak cikgu di kalangan cikgu sebenarnya banyak di kalangan cikgu di Sarawak yang masih belum dapat GCE level 1 dan level 2 saja. Jadi saya galakkan kamu semua join kita semua di GG Sarawak. Ya. Sebenarnya voucher sudah tiada di KPM. Kalau KPM nampak cikgu-cikgu semua ingin kan ini, saya percaya akan diteruskan untuk sesi yang akan datang. Dan selain daripada itu, jangan lupa untuk share out benda-benda feature-feature baru untuk Google Slide. Sebenarnya untuk Google, aplikasi Google, dia akan berubah setiap beberapa bulan atau beberapa tahun. Google Meet yang cikgu nampak hari ini adalah berbeza 1 tahun yang lepas, betul. Google Slide yang cikgu nampak pada hari ini mungkin akan berubah tahun depan. Jadi sebenarnya LDP ini perlu diteruskan secara berterusan kerana sebenarnya teknologi jadi lebih bagus, lebih baik. Dan sebelum saya pun ingin menyuruh rakan-rakan semua, selain daripada share keluar video ini, cikgu pun perlu subscribe ke PBD, channel PBD Seriang. Okay, itu saja daripada saya. Thank you. Ya, terima kasih Cikgu Sean berkempen untuk GCE. Semoga dengan kempen Cikgu Sean tadi maka lahirlah ramai guru-guru yang yang kreatif dan juga inovatif serta berkemahiran tinggi dalam Google. Jadi kita lihat di sini ada satu soalan Cikgu Sean. Boleh jawab Cikgu Sean? Untuk PDPC, bolehkah pelajar-pelajar menghasilkan bahan pembelajaran secara serentak, secara live? Untuk Cikgu Ahmad, sebenarnya kita boleh buat benda-benda PDPC secara serentak asalkan murid-murid itu diberikan akses delima mereka. Maksudnya kita contohnya kalau sekolah itu tak ada tablet, kita pergi ke mama komputer, kita tetapkan satu projek. Okey, kita semua sudah akses. Okey, kita tetap start dari berapa minit. Okey, kita masukkan slide. Semua sudah jadi teamwork kolaborasi untuk satu kumpulan. Kita sama-sama edit satu projek. Macam contohnya satu unit tentang house untuk Supermind unit, salah satu unit dari Supermind tentang rumah. Okey, kita boleh suruh murid construct rumah menggunakan shape dalam Google Slide secara kolaborasi. Dan cikgu memang boleh lihat secara live. Dan tadi saya kan ada tunjuk version history kan. Cikgu boleh lihat step yang mereka lakukan, perbincangan mereka. Itu sebenarnya boleh jadi evidence. Yang version history itu yang saya tunjukkan tadi, yang history itu, step yang murid-murid lakukan itu boleh jadi bukti untuk PBD cikgu kerana yang menunjukkan ke perfahaman murid bila melakukan task yang diberikan. Kerana sebenarnya bila kita mengajar sebagai cikgu, saya percaya semua cikgu yang tonton, kita bukan saja lihat produk akhir, kita lihat proses dia. Jadi proses ini, ya, kita memang boleh lihat secara live dan kita pun boleh lihat step yang mereka lakukan sebagai bukti PBD kita. Sebenarnya kalau murid-murid diberi peluang untuk mencuba benda ini, saya rasa kebanyakan daripada mereka sebenarnya tidak adalah yang TP3. Sebenarnya banyak yang mereka lebih mahir daripada kita. Ya, jadi ya boleh lakukan secara serentak. Terima kasih Cikgu Sean. Mungkin satu soalan tambahan kepada Cikgu Sean. Adakah Google Slide ini terdapat apps-nya di dalam Play Store ataupun mana-mana downloader yang lain? Okey, untuk Google Slide, okey, dia macam Google Classroom juga. Okey, dia ada, dia ada di Play Store juga yang boleh di-download. Okey.
Macam Google Document kita pun sama. Sebenarnya aplikasi Google, kalau dibandingkan dengan Microsoft, kalau cikgu lebih banyakkan gunakan Google, aplikasi Google ini, sebenarnya cikgu sudah jimat banyak duit. Saya percaya yang semua model-model yang terbaru macam iPad ke semua kan, bila kita cakap tentang Microsoft, semua itu sebenarnya kita perlu bayar beratus-ratus. Tapi KPM sudah beri delima. Okay, kepada kita perlu gunakan Google for Education. Semua aplikasi ini macam yang boleh di-download, kita akses guna delima kita. Maksudnya kita boleh guna full version dia. Sebenarnya kita, kalau cikgu bandingkan, nanti cikgu pun boleh cuba. Kamu gunakan Gmail nombor kamu dengan Gmail delima. Satu tidak dapat buat Google Site, satu boleh buat Google Site. Yang Gmail delima cikgu boleh buat Google Site kerana ianya satu akaun enterprise untuk education. Tapi untuk yang biasa tak ada. Kena bayar. Jadi manfaatkan dia sehingga cikgu-cikgu semua bersara. Itu galakan saya. Ya, itu Cikgu Sean berkempen sekali lagi macam YB tu. Okey, baiklah, saya rumuskan jika tidak ada soalan, mungkin saya lihat dulu nampaknya tidak ada soalan. Mungkin Cikgu Abang ada nak katakan apa-apa, Cikgu Abang? Setakat ni tak ada, Ustaz. Teruskan dengan rumusan. Okey, terima kasih Cikgu Abang. Jadi saya nak rumuskan kembali pada hari ini kita telah pun mempelajari satu kemahiran Google Slide yang mana aplikasi ini percuma dan mudah digunakan oleh warga KPM, guru-guru dan juga murid-murid kita. Jadi Cikgu Sean tadi dah berkempen manfaatkan apa yang diberikan oleh KPM kepada kita, kerana benda ini sebenarnya kalau di luar sana kena bayar dan kita bersyukur kerana diberikan ID delima dan kita manfaatkan dengan kapasiti yang besar yang tidak mungkin kita dapat kalau kita gunakan akaun biasa. Jadi kehadiran sudah pun kita share di live chat YouTube. Marilah sama-sama kita sambil-sambil kita isi kehadiran tu, mungkin kita boleh like, share dan subscribe YouTube TVP Pedestrian. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada jurulatih kita, Cikgu Sean, Sean Chen Tiwe, kerana membantu kita menerangkan kepada rakan-rakan di luar sana dan juga pentadbir yang mungkin turut sama melihat tontonan YouTube kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita boleh gunakan untuk organisasi kita seperti digunakan semasa dialog prestasi ataupun pembentangan dan sebagainya, dan diharapkan agar kita dapat berjumpa lagi pada siri yang keempat dan yang kelima nanti. Dan bagi rakan-rakan yang ketinggalan siri yang pertama dan kedua, boleh tonton semula di YouTube TV Pedestrian. Kita naikkan ranking tontonan kita pada siri yang lepas, hampir 4,000 tontonan. Kalau hari ini dapat cecah 5,000 Cikgu Sean. Saya lihat ramai rakan-rakan kita daripada pelbagai negeri. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kami. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Link kehadiran sudah pun kita letak dalam live chat. Jadi dengan lafaz mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.